Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat. InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya dapat satu berita di berita harian. Saya tengok dekat akhbar harian Metro Ahad ataupun Metro Ahad menyebutkan tentang satu isu yang kita pernah bincang sebelum ni berkaitan isu Ustazah Afifah. Cuma kali ini agak menarik apabila isu yang diangkat adalah isu berkaitan tentang scam. Saya tak tahu nak sebut banyak berkaitan hal ni. Jom kita tengok apa yang telah disebutkan oleh berita harian Metro. Khidmat Guam sedang mengumpul dan meneliti bukti berkaitan seorang ustazah yang didakwa memanipulasi perubatan sunnah untuk kepentingan diri. Pengarah advokasinya Mahmud Jumaat berkata, berdasarkan pertemuan dengan pengadu sebelum ini, pihaknya mendapati wujud unsur penipuan dilakukan wanita yang sering mengundang kontroversi itu, termasuk ugutan dan transaksi wang dalam jumlah yang besar. Katanya pihaknya juga mendapati ustazah berkenaan turut menggunakan elemen agama untuk melariskan ubat-ubatan tanpa ada perakuan daripada pihak berkuasa kesihatan negara. Mahmud berkata, berdasarkan keterangan mangsa, ustazah berkenaan juga menganjurkan kelas di beberapa lokasi seluruh negara dengan jumlah pengikut yang ramai. Menurutnya, keadaan itu menjadikan pengikutnya taksub dengan usaha wanita berkenaan kononnya mengangkat perubatan sunnah di negara ini. Katanya buat masa ini, Khidmat Guam masih mengumpul bukti dan akan membawa perkara ini ke Bukit Aman untuk tindakan lanjut. Bukit Aman Oh, okey. Itu kenyataan yang kita boleh tengok dibaca balik sebahagian daripada akhbar. Ada tambahan yang panjang juga dekat Metro Ahad. Ini Mahmud Jumaat untuk seorang peguam yang anda boleh kontak untuk kita dapatkan maklumat lanjut untuk isu Ustazah Afifah ni. Baiknya kalau ada orang yang dia kata dia kena scam dengan Ustazah Afifah ni, dapat ubat sekian-sekian dan sebagainya, boleh kontak Tuan Mahmud Jumaat ini. Kemudian ada kenyataan yang menarik dekat Metro Ahad tu disebut berhabis 13,000 didakwa ada kanser tahap 4. Saya terpengaruh dengan kata-katanya selepas didakwa menghidap kanser tahap 4 selepas anggota badan diimbas 2 tahun lalu. Kena scan lalu menyebabkan sanggup berhabis hampir 13,000 untuk berubat termasuk membeli ubat yang dijualnya. Begitu kata bekas pengikut ustazah kontroversi yang mahu dikenali sebagai Laila, umur lebih kurang 40, apabila mendakwa menjadi mangsa penipuan selepas menyedari dirinya tidak menghidap kanser tahap 4 selepas membuat pemeriksaan kesihatan di hospital. Menceritakan detik perkenalan dengan ustazah terbabit, Laila berkata pada mulanya dia menyertai kumpulan telegram perubatan sunnah itu 2 tahun lalu sebelum tertarik untuk menjadi ahli. Oh, ada keahlian Katanya ustazah itu menjelaskan perubatan moden adalah kaedah orang kafir. Malah ubat moden didakwa bercampur dengan bahan haram. Dia. Semua barang kegunaan keluarga saya kemudian ditukar kepada barangan sunnah yang dijual ustazah terbabit sehingga susu anak pun ustazah suruh tukar dengan serbuk coklat yang dijualnya. Sehinggalah pada satu hari ustazah memeriksa badan saya dengan tangan dan mengatakan saya menghidap kanser kronik. Maka saya perlu membeli pakej rawatan permulaan iaitu RM2,000. Katanya dia diarahkan untuk mengamalkan ubat sunnah yang diberi dengan kerap iaitu makan setiap 10 minit dan disapu setiap jam sehingga mengalami alahan teruk. Ustazah itu suruh teruskan kerana katanya kesan yang berlaku kerana racun keluar dari badan. Itu juga yang ditekankan kepada pesakit lain. Tetapi saya tidak sanggup untuk teruskan kerana sangat menyeksakan dan hampir kemurungan memikirkan kanser dihadapi, kata Laila. Menurut Laila, dia kemudian terfikir bahawa dirinya adalah individu sihat tanpa gejala kanser. Selain tiada masalah ketika membuat saringan kesihatan sebelum ini. Maka saya mula syak sesuatu yang pelik dengan penyakit kanser kronik yang didiagnos oleh ustazah terbabit. Saya membuat pemeriksaan kesihatan sekali lagi dan didapati tidak menghadap kanser. Saya mengira jumlah pelaburan membeli ubat sunnah beliau dan mendapati kos mencecah kira-kira RM13,000. Kemudian dia bagi caption, tengok lidah, badan dah tahu sakit apa. Hanya dengan melihat gambar lidah
dan tubuh ketika sesi rawatan mampu mengenal pasti tahap penyakit seseorang sama ada kronik atau sebaliknya. Selain kononnya boleh berubat secara jarak jauh dengan hanya mengikut arahan. Pandai ustazah ni. Itu doktrin pelik yang dilakukan seorang ustazah apabila mendakwa mampu merawat penyakit pengikutnya secara sunnah tanpa perlu pergi ke hospital serta menerima rawatan perubatan moden yang dianggapnya beracun dan menyimpang daripada ajaran Islam. Malah dengan hanya menyentuh dan memeriksa tubuh pengikutnya, ustazah terbabit mendakwa mampu mengenal pasti penyakit dihadapi mereka sebelum mempromosikan ubat sunnah dengan jualan harga tidak masuk akal. Bagaimanapun, kerana taksub menyebabkan ada pengikut sanggup berhabis ribuan ringgit untuk membeli ubat-ubatan didakwa mengikut sunnah berkenaan. Difahamkan, pengikut wanita terbabit yang menyertai kumpulan aplikasi Telegram bagi mempromosi perubatan sunnah kini mencecah 3,000 orang dan ada dalam kalangan mereka bergelar doktor, guru dan sebagainya. Menurut sumber, lebih licik bagi mengelak dirinya dikesan, ustazah berkenaan tidak pernah mendedahkan kepada pengikutnya tempat tinggal sebenarnya. Malah berpindah randah dengan memberi alasan bimbang diculik oleh golongan pembenci sunnah. Bagaimanapun, kegiatan ustazah terbabit mula menjadi tanda tanya dalam kalangan pengikut selepas ada yang berhabis ribuan ringgit namun penyakit tidak sembuh. Malah pengikut yang menerima rawatan dengannya juga perlu membeli barangan sunnah daripadanya sahaja dan tidak boleh melalui perantara. Kononnya aura ubat itu akan hilang kerana hanya dirinya yang mampu merawat, katanya. Jadi orang Islam wajib berubat dengan perubatan sunnah 100%. Malah pelbagai dalil bahawa perubatan moden dikatakan menipu. Ubat-ubat moden diperbuat daripada bahan haram dan buruk. Manakala doktor didakwa bertindak sebagai jurujual untuk menjual ubat dan ada satu dalil mengatakan dengan bekerja sebagai doktor seseorang bersiko masuk neraka. Tu dia padu ustazah. Ustazah terbabit juga mendakwa ubat sunnah yang dijual orang lain tidak asli dan mengandungi bahan kimia berbahaya. Berbeza dengan ubat sunnah yang disediakan oleh beliau adalah asli serta boleh merawat segala penyakit zahir dan batin. Tidak kira penyakit kronik apapun, semua boleh diubati oleh beliau. Ini kata si Laila, umur 40-an tadi. Menurutnya, harga ubat sunnah juga tidak masuk akal. Seperti kit kecemasan dijual pada harga RM600, sedangkan di pasaran hanya sekitar RM20 saja. Namun ada pengikut yang taksub sanggup membelinya. Katanya, selain itu ubat-ubatan yang dijual wanita berkenaan juga dipercayai tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Beliau juga dikatakan turut menjual emas dengan harga lebih mahal untuk tujuan perubatan, di mana pesakit yang mempunyai masalah jantung perlu memakai rantai emas berloket yang didakwa mampu merawat penyakit. Selain itu, beliau juga menjual sutera grade perubatan, kosmetik sunnah, alat makeup, pencuci muka, serum serta makanan dan serbuk minuman sunnah pada harga yang mahal. Malah, ustazah terbabit juga didakwa cuba membuka perkampungan sunnah dan menawarkan kepada pengikutnya untuk membuat pembayaran jika ada yang berminat. Hal itu menyebabkan ada pengikutnya sanggup membayar berbelas ribu untuk membuat tempahan, namun akhirnya perkampungan itu tidak dilaksanakan sehingga kini. Katanya disiarkan pada 8 Januari, maksudnya semalam 2023. Tu dia cerita dekat situ. Tapi ada lagi satu perkara yang menarik juga untuk kita tengok di dalam akhbar Metro, diangkat isu yang sama. Saya tengok ada kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Kita baca sikit tajuk yang diberikan: mangsa ustazah kontroversi diminta buat laporan polis. KPN, Ketua Polis Negara Kuala Lumpur. Individu yang menjadi mangsa penipuan ustazah kontroversi yang memperalatkan perubatan sunnah diminta tampil membuat laporan polis. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, mana-mana individu yang mendakwa menjadi mangsa penipuan ustazah terbabit dinasihatkan tampil membuat laporan polis. Menurutnya, jika ada laporan polis yang dibuat, polis akan meneliti dan menjalankan siasatan. Jadi
saya minta mereka yang menjadi mangsa penipuan itu dan mengalami kerugian diminta membuat laporan polis. Siasatan secara telus akan dijalankan berkaitan laporan polis yang diterima. Tu dia. Kemudian disebutkan lagi dekat sini, Harian Metro hari ini melaporkan khidmat Guam sedang mengumpul dan meneliti bukti berkaitan seorang ustazah yang didakwa memanipulasi perubatan sunnah untuk kepentingan diri. Pengarah advokasinya Mahmud Jumaat berkata berdasarkan pertemuan dengan pengadu sebelum ini, pihaknya mendapati wujud unsur penipuan dilakukan wanita yang sering mengundang kontroversi itu, termasuk ugutan dan transaksi wang dalam jumlah yang besar sehingga akhirnya macam-macam. Inilah yang diberitakan di dalam akhbar-akhbar kita, yang saya fikir sebagai seorang yang Muslim, kita perlu memastikan perkara ini dijaga ataupun diuruskan dengan baik. Perubatan sunnah perlu dilihat sebagai sunnah. Jangan digunakan perubatan sunnah untuk tujuan mengaut keuntungan peribadi sehingga menzalimi orang lain. Sahabat-sahabat yang mungkin dah terkena dengan isu ini, saya harap anda cepat-cepat menghubungi pihak Tuan Mahmud Jumaat dan juga timnya Khidmat Guam untuk mendapatkan maklumat lanjut serta untuk bantuan report polis. Dapatkan buku agamawan dalam kawalan iblis. Moga-moga kita sendiri terjaga daripada kawalan syaitan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.